Masya-Allah. Memang maksud apa ni hadis keempat. hari keempat saya nak cek, saya makan hafalan. Saya baca dulu. Boleh. Satu boleh. Saya nak tengok berapa orang. An ammi al-mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruskan. Innamal a'mal binniyat. Innama likulli imrin ma nawa. Kanat hijratuhu dunya sibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ketiga tu. Boleh. Nanti kejap lagi saya tak. Kejap lagi saya cek semula. Kalau hadis kedua boleh setengah. Kalau hadis kedua boleh anda. Boleh. Tapi kena habiskan. Apa tidak? Okey, nanti. Siapa lagi belum masuk? Okey, bismillah. Okey, insyaallah kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah taala wa salli wa di balagha risalah amanah al hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fi farq, ada perbezaan ke? Ha? Ini tutup. Hello? Ni bunyi. Ada perubahan suara?
Tak perasan. Macam sama je. Ha? Okey. Hadis Arba'in Nawawi tadi. Ha? Hello. Dah. Tak bunyi. Hello, hello. Oh, kena rapat. Oh, ini zaman yang di rumah dengar. Kita start insya-Allah. Okey. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat meneruskan kuliah kita dua sesi yang di rumah pun boleh sertai. Kita nak dengar hadis pertama. Ustaz walaupun ramai tasmik yang lain hari lain, tapi hari ini Ustaz hadis yang pertama. Kata murala dengar tapi tersekat-sekat. Okey, semoga Allah mudahkan urusan insya-Allah. Jadi nak cuba slow-slow. Okey, pertama sekali tadi siapa dah Akil dah baca? Siapa ni? Iqbal dah baca. Okey, kita minta Akil baca hadis pertama saja. Hadis pertama saja. Tak nak dengar? Tak, baca dari situ ya. Innamal a'mal. Innamal a'mal bin An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu yusibuha aw dunya dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Okey. Rawahu Muslim. Ahsan. Barakallahu. Tafadhal. Ahsan, barakallahu fiik. Okey, insya-Allah untuk kawan-kawan kita kat rumah pun insya-Allah akan kita perlu hafal. Cuma ada faktor masa kita tak sempat nak tasmik semua. Okey. Jadi kita teruskan kelas kita insya-Allah membaca al-yaum bahasa Arab pula, bahasa sebelah. Hari ini kita sambung al-yaum darsuna fi al-hadis ar-rabi', hadis yang keempat. Proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh fayu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Fawalladhi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab ya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar ma yakunu bainahu wa bainaha illa fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang keempat. Bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kali pertama sekarang ni Abdullah bin Mas'ud disebutkan namanya. Seperti biasa, apabila kali pertama disebutkan nama perawi, Al-Imam Nawawi rahimahullah akan menyebutkan nama perawi berserta dengan kunyahnya. Jadi kunyah Abdullah bin Mas'ud adalah Abi Abdurrahman atau Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud antara orang yang paling awal masuk Islam. Orang yang keenam daripada masuk. Okey, Abdullah bin Mas'ud al-abadilah yang kita sebutkan pada dan malah antara orang-orang yang paling masuk Islam. Jadi zaman Nabi SAW Mas'ud adalah tuan pemuda. Seorang bukan kanak-kanak seperti al-abadilah yang lain. Yang lain semua kecil-kecil. Zaman Uhud Abdullah bin Umar umur 14 tahun. Umur 14 tahun. Mana dah nak remaja lah. Manakala Anas bin Malik masa Nabi sampai tahun 9 tahun. Sahabat-sahabat tapi Abdullah bin Mas'ud dah pemuda zaman Nabi. Abdullah bin Mas'ud Abi Abdurrahman bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Hudhali daripada salah satu pada kabilah-kabilah yang tinggal di negara. Okey. Abdullah bin Mas'ud qala, dia berkata. Okey, Abdullah bin Mas'ud beliau tinggal di mana akhir hayat beliau? Fiqh Abdullah bin Mas'ud. Kita nak tahu macam mana cara Abdullah bin Mas'ud ilmu Abdullah bin Mas'ud tersebar di mana? Abdullah bin Mas'ud tersebar ilmunya di negeri Kufah. Abdullah bin Abbas tersebar ilmunya di negeri Taif dan Mekah. Abdullah bin Amr tersebar di negeri di Mesir. Ilmu negeri Madinah Al-Munawwarah.
guru-guru Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Rasul kami, artinya dari Nabi dari mana tahu hadis ni Abdullah bin jaringan madrasah lancar mungkin wallahu alam. Ganggu rekaman. Boleh bagi komen sekali yang di rumah, kawan-kawan kita kat rumah, Fatin, Fatini, Pemulaila, Rocky, Ahmad cakap. Teruskan juga, lepas kita teruskan. Suara. Okey, saya buka mic sini lah. Buka kat sini. Yang situ. Okey. Kalau macam ni suara okey? Dah okey dah Fatin? Suara macam ni? Masih sangkut ke dah okey? Kalau okey dah Ustaz, dah lebih okey. Dah kata lebih okey. Okey, cantik. Jadi yang tu tak tutup. Yang tu tak buka. Okey. Okey, insya-Allah kita mula semula. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Soalan yang kita bincang sekarang, adakah Abdullah bin Mas'ud dengar hadis langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak? Langsung. Dari mana tahu langsung? Haddatsana. Kalau kata sami'tu, dengar langsung. Haddatsana, dengar langsung. Betul? Beza kat mana? Sami'tu mungkin Nabi bercakap dengan orang lain, mungkin bercakap siapa dia dengar. Tapi kalau haddatsana memang Nabi bercakap dengan mereka. Okey, sekarang ni dengar seorang ke ramai-ramai? Ramai-ramai. Artinya macam sekarang antum dalam kelas ni ada berapa? Ada Ani, ada Iqbal, ada Akil, ada Arik dalam kelas ni. Kat rumah pun ada Afiq ikut, ada kita, mama kita ada ikut, ada Ummu Laila, ada Ummu Muhammad, ada Laila. Okey. Jadi yang ada ni yang sedang Ustaz bercakap dengannya boleh kata haddatsana Abu Mubarak. Pada satu hari dia dah tutur nanti kata haddatsana, iaitu orang bercakap, seseorang tu bercakap kepada kami. Tapi kalau sami' tu tak semestinya. Mungkin Nabi bercakap dengan orang lain tapi Nabi orang perawi dengar. Itu maksud sami' tu. Kalau haddatsani, Nabi bercakap dengan dia seorang. Nabi beritahu dia seorang. Jelas? Dia penggunaan ni kita tahu keadaan dia. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, untuk makna secara umum itu untuk boleh tengok pada makna terjemahan. Tapi Ustaz bagi makna satu-satu begini. Nanti kalau nak tak dapat tangkap boleh tengok balik penterjemahan. Wa huwa, dan Nabi itu adalah as-sadiqul masduq. As-sadiq gelaran Nabi. Al-masduq pun gelaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sadiq adalah yang benar. As-sadiq artinya yang benar, seorang yang benar ataupun yang jujur. Apa dia benar dan jujur? Nabi bercakap, tak ada satu benda pun Nabi bercakap tu tak betul. Semua yang Nabi cakap adalah betul. Itu nama as-sadiq. As-sadiq ialah orang yang sadiq, orang yang benar, orang yang jujur. As-sadiq. Nabi bercakap,
maklumat yang Nabi sampaikan tak ada yang salah. Sadiq. Dan Nabi jujur. Artinya apa yang Nabi cakap dari mulut itulah yang daripada hati Nabi SAW. Dan yang kedua, maklumat yang Nabi sampaikan itu betul. Nak dikatakan benda itu sadiq, benda itu benar, sadiq, bila orang tu bercakap daripada hatinya, apa yang di mulut sesuai dengan yang di hati dan sesuai dengan keadaan, sesuai dengan realiti, baru dinamakan sebagai as-sadiq. Al-masduq, apa al-masduq? Yang diakui kejujurannya. Sadiq, Nabi bercakap dengan jujur. Al-masduq, apa sahaja sifat Nabi yang sadiq tadi diperakui oleh seluruh orang. Sadiq, Nabi orang yang bercakap benar dan diiktiraf kebenarannya, diiktiraf kejujurannya. Nabi seorang jujur dan diiktiraf kejujurannya. Okey, apa lawan sadiq? Kadzib, menipu. Menipu, apa arti menipu? Berbohong. Apa makna bohong? Bercakap suatu perkara menyalahi realiti ataupun menyalahi isi hati. Orang bohong mana? Orang bohong, orang yang jujur, orang bercakap sadiq, bahasa Melayu dipanggil jujur, cakap di mulut sesuai dengan di hati. Itu jujur. Bahasa Arab sadiq, cakap di mulut sesuai dengan apa yang di hati, sama dengan yang di hati, yang di mulut sama dengan hati, dan tambah satu, plus satu, mesti sama dengan realiti. Artinya betul lah, maklumat itu betul. Jujur dan betul baru nama sadiq. Jujur dan betul maklumat baru nama sadiq. Okey, katakanlah orang tu bercakap. Orang tu bercakap, apa yang dicakap berbeza dengan apa yang ada dalam hati dia. Boleh tak kata dia jujur? Tak. Berdosa tak dia? Berdosa. Dan ini sifat munafik. Munafik, apa yang dicakap berbeza dengan dalam hati. Dan berbeza dengan realiti. Cuma kita ada dua syarat. Apa syarat untuk sadiq? Apa yang dicakap sesuai dengan hati, pertama. Yang kedua, sesuai dengan realiti. Kalau kurang syarat, contoh dia bercakap, syarat pertama, dia bercakap tak ikut dalam hati. Dia cakap dalam hati lain, mulut cakap lain. Ini munafik. Dosa tak? Dosa. Yang kedua, apa yang dalam hati sama dengan di mulut. Dia cakap, dia tak tipu. Apa yang dicakap itu dalam hati dia. Tapi kalau tengok balik maklumat, dia salah. Tak sama dengan realiti. Dia kata di luar sana hujan. Jangan pergi luar. Di luar sana hujan. Dia cakap, dia jujur. Dia kata memang luar hujan. Dengar macam hujan. Tiba-tiba kita keluar kat luar, tengok tak hujan. Dia menipu ke dia cakap benar? Dia salah. Bahasa Melayu cakap salah. Tapi bahasa Arab, dua-dua keadaan boleh dikatakan kadzib. Sama ada berita yang dikeluarkan, yang disampaikan tak sesuai dengan hati, lawan baru sadiq, ataupun apa yang disampaikan tu tidak sesuai dengan realiti pun nama kadzib. Cuma yang dosa yang mana? Yang bercakap lain, dalam hati lain, ini dosa. Yang bercakap jujur, tapi realiti salah, ini orang yang dia buat kesalahan, perlu perbetulkan, dia kira salah. Okey. Syarat untuk dikatakan seorang tu sadiq, seorang tu dia betul, dia benar, dalam bahasa Arab sadiq, perlu kata-kata dari apa yang diungkapkan sesuai dengan apa yang dalam hatinya, ditambah dengan syarat yang kedua, apa yang disampaikan tadi sesuai dengan fakta, sesuai dengan realiti. Baru nama sadiq. Okey, jelas? Okey. Wa huwa as-sadiqul masduq, iaitu dan Nabi adalah seorang yang sangat benar dan dibenarkan kata-katanya. Kenapa disebutkan begini? Sebab mungkin berita disampaikan ini berita yang orang kadang-kadang rasa tak logik. Apa Nabi kata? Inna, sesungguhnya. Inna ahadakum, sesungguhnya
salah seorang dari kalian, atau sesungguhnya tiap-tiap kalian sebenarnya. Sesungguhnya kalau ayat sini ahadakum, seorang dari kalian, yujma'u khalquhu. Yujma'u khalquhu. Yujma' dikumpulkan. Khalquhu ciptaannya. Fi batni ummihi, dalam perut ibunya, arba'ina yauman, 40 hari. 40 hari. 40 hari ni bila? Daripada awal jadinya dia. Iaitu bila bila seseorang, ibu dan bapa kita bersama, seseorang lelaki dan perempuan bersama, ketika itu dikira hari pertama. Jadi daripada hari pertama bertemunya sel lelaki dan perempuan, yang terbentuknya anak daripada malam pertama, sampailah berada dalam perut ibunya, dalam rahim ibunya sampai 40 hari. Yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yauman. 40 hari ada dalam perut mak dia dalam keadaan air seperti biasa. Cuma air yang ada tadi, air yang terkumpul, mana air mani campur dengan mani lelaki dan mani perempuan berjumpa 40 hari tadi, dia kekal sebagai air biasa selama 40 hari. Cuma air tadi berubah apa? Berubah sifatnya. Berubah daripada putih, berubah jadi kemerah-merahan, jadi bentuk bentuk perubahan. Itu kena dibincangkan dalam ilmu kedoktoran. Okey. Dan ini masalah yang ada khilaf dari segi pemahaman, tapi kita ambil yang zahir dulu, makna zahir yang banyak disyarahkan oleh ulama. Thumma, kemudian, yakunu alaqatan. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Kemudian berubah jadi alaqah. Kemudian air tadi berubah jadi alaqah. Apa arti alaqah? Alaqah dia berubah jadi seketul darah. Daripada air makin gelap, berubah sifatnya sampailah berubah jadi alaqah selepas 40 hari. Alaqah adalah seketul darah. Daripada air berubah jadi seketul darah. Alaqah. Berada dalam keadaan alaqah selama 40 hari. Maksudnya kekal dibeku, makin membeku. Darah tadi daripada air makin gelap, makin merah, lepas tu jadi darah. Lepas tu selama 40 hari, darah tadi membeku sehingga selama 40 hari. Thumma yakunu mudghah mithla dhalik. Apa tu mithla dhalik? Seperti itu. Apa tu seperti itu? 40 hari, tempoh yang sama. Okey. Mula-mula sekali, yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Penciptaan terkumpul. Kumpul kat mana? Mani air wanita, mani lelaki dan perempuan bergabung di dalam perut ibu selama 40 hari. Air yang bergabung tadi selama 40 hari kemudian berubah jadi alaqah. Thumma yakunu alaqah. Kemudian jadi alaqah, seketul darah. Makin merah sampai di darah. Misla dhalik, seperti itu. Thumma yakunu mudghatan misla dhalik. Kemudian terjadi mudghah. Mudghah artinya seketul daging. Qit'ah laham. Seketul daging. Thumma yakunu mudghatan misla dhalik. Thumma, kerana dah jadi seketul daging. Ketika dah jadi seketul daging ini, thumma yakunu mudghah, thumma yursalu ilaihil malak. Kemudian dikirimkan kepadanya seorang malaikat. Itu al-malak al-muwakkal bil arham. Malaikat yang ditugaskan untuk
catatkan qada qadar, catatkan qadar ketika janin berada dalam rahim. Jadi malaikat ada yang bertugas untuk tulis dan catat sesuatu yang apa yang berlaku di rahim. Ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat dan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan badan. Malaikat hafazah yang memelihara seseorang untuk jaga badan, dia jaga rahim. Malaikat ni summa yursalu ilaihil malak. Kemudian diutuskan, dikirimkan kepada janin tadi seorang malaikat. Apa malaikat ni buat? Fayanfukhu fihi ruh. Malaikat pun telah tiupkan kepada janin tadi ruh. Mana bila jadi mudghah, artinya bila mudghah tu terbentuk daging, terbentuk seketul daging, berkembang sehingga jadi manusia, kemudian ditiupkan roh. Ketika ditiupkan roh, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ketika ditiupkan roh, maka diperintahkan untuk malaikat tadi catatkan 4 kalimat, 4 perkara. Kalimat kat sini artinya perkara. 4 perkara yang dicatatkan oleh malaikat ketika kita berada di dalam rahim. Okey, sebelum pergi lebih jauh, catatan malaikat ni boleh berubah ke tak berubah? Catatan yang ada yang malaikat catat sekarang ni boleh berubah atau tidak? Qadar ni yang ada di yang dicatat oleh malaikat ketika kita berada dalam kandungan. Okey, kita minta yang kat rumah lah jawab dulu. Di rumah siapa boleh komen? Malaikat catat sekarang ada 4 kalimat. Pertama, bikatbi rizqihi. Kita habiskan dulu. Mencatat rezekinya. Yang kedua, wa ajalihi. Ajalnya. Yang ketiga, wa amalihi. Dan amalannya. Amalan tersebut ada 2. Satu, amalihi wa syaqiyyun au sa'id. Amalan yang baik atau amalan yang buruk. Jadi, ini semua qada-qadar. Malaikat dah catatkan rezeki, ajal, amal jahat dan amal baik. Ada 4 perkara yang dicatatkan di situ. Soalan saya. Soalan, catatan malaikat ni boleh berubah ataupun tidak? Okey, Afiq Mikael jawab boleh. Umur dan sebab kata boleh berubah. Okey. Anik, catatan ni berubah atau tidak? Catatan sekarang ni berubah atau tidak? Anik kata tidak. Arik? Tidak. Akil? Tidak. Iqbal? Berubah tak? Tak. Okey. Sekarang kita ada 2 kumpulan. Di rumah kata boleh berubah. Malaikat catat ajal, maksudnya mati bila. Rezeki berapa banyak dapat. Dia ni buat baik ke buat jahat? Apa baik yang dia buat, apa benda baik dia buat, apa benda jahat dia buat. Okey. Boleh berubah atau tidak? Ada 2 jawapan. Jawapan yang betulnya catatan malaikat boleh berubah. Boleh berubah. Bukan. Catatan ketika dalam rahim. Yang ketika dalam rahim. Maksudnya dah jadi orang, bila Allah tiupkan roh, Allah suruh malaikat catatkan apa yang akan berlaku pada janin ni dalam kehidupannya. Bila dia mati, rezeki dia berapa banyak, dia kahwin dengan siapa, rezeki dia, duit dia berapa banyak, dan sebagainya, rezeki dia. Dan dia ni buat amal baik. Apakah amal baik dia buat, apakah amal buruk dia buat. Artinya, catatan-catatan. Okey, catatan ni boleh berubah atau tidak? Jawapannya boleh berubah. Jawapan ini boleh berubah. Berubah dengan apa? Apabila seseorang itu melakukan asbab-asbab yang boleh menolak takdir atau boleh mengubah takdir. Contoh, sambung silaturahim akan memanjangkan umur. Jadi qada-qadar yang ada dalam catatan malaikat boleh berubah.
Yang tak berubah kat mana? Yang tak berubah. Catatan yang takkan berubah ialah catatan di Lauhul Mahfuz. Apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz takkan berubah. Okey. Catatan di Lauhul Mahfuz siapa yang tahu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Lauhul Mahfuz ilmu Allah, rahsia Allah. Jibril, malaikat Jibril pun tak tahu. Malaikat-malaikat lain pun tak tahu. Dia malaikat-malaikat ni hanya diperintahkan Nabi Allah kata catat. Umur dia berapa? Malaikat catat. Ini catatan yang ada pada makhluk, itu pada malaikat. Pada bila? Ketika awal janin diciptakan. Kita ada berapa catatan? Pertama catatan Lauhul Mahfuz untuk seluruh makhluk. Catatan yang kedua adalah catatan untuk bani manusia secara umum. Tadi seluruh makhluk, manusia, jin, syaitan, semua sekali. Sebelum apa yang berlaku kat alam ni, semua tidak ada yang terkecuali. Semua tercatat di Lauhul Mahfuz. Ini takkan berubah. Catatan kedua, catatan umum untuk seluruh manusia. Itu Allah catatkan manusia ni ada yang ahli neraka, ada ahli syurga. Ini catatan yang umum. Bila diperlihatkan kepada Nabi Adam AS ketika Nabi Adam turun ke bumi, ketika di Arafah, nanti kita belajar detail nanti. Catatan yang ketiga yang dicatatkan oleh ialah catatan ketika dalam rahim. Ini dah sekarang ni. 4 perkara yang dicatatkan bila seorang tu berada dalam kandungan, baru ditiupkan ruh, ada 4 catatan yang dicatat ketika rahim. Ketika dalam rahim. Catatan yang ke berapa? Keempat. Catatan keempat adalah catatan tahunan. Apa yang berlaku sepanjang tahun, yang mana catatan itu ditulis oleh malaikat pada malam Lailatul Qadar. Dan catatan yang kelima adalah catatan pada malaikat yang turun. Yang ada shift. Malaikat yang naik bawa catatan amalan manusia, malaikat turun bawa catatan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang akan berlaku pada seseorang, iaitu ketika waktu asar dan subuh. Itu catatan harian. Catatan harian. Mereka bertukar, mereka turun pada waktu subuh, yang turun bawakan qadar Allah pada sepanjang hari sampai pada waktu petang, dan pada sama mereka bawa catatan apa yang manusia buat pada malam tadi, pada hari sebelumnya, sebelum mereka bawa naik ke Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang ni antara jenis qadar. Allah catatkan di Lauh Mahfuz, tak ada siapa tahu. Tetapi catatan yang lepas Allah perintahkan malaikat catatkan, malaikat yang catat tu tahu. Tapi dia tak tahu boleh berubah atau tidak. Sebab tu qadar rahsia Allah secara mutlak. Apa tu rahsia Allah? Kita tak payah fikir. Kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui segala-galanya. Segala yang berlaku tercatat. Macam mana boleh berlaku? Tak tahu, wallahu alam. Cuma Allah Maha Adil. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Turunkan syariatnya, Allah ajar kita Nabi dan Rasul, Allah ajar kita jalan yang baik, jalan yang buruk. Itu sahaja tanggungjawab yang perlu kita lakukan. Buat apa yang diperintahkan, tinggal apa yang dilarang. Okey, sekarang ni malaikat bawa tuliskan 4 perkara. Pertama, rezeki. 2, ajal. Ketiga, amal buruk. Dan keempat, amal baik. Catatan ni akan berubah. Contohnya, ada orang lahir daripada mak ayah beragama Hindu. Tapi dia duduk kat dunia ni, dia baik. Berkawan dengan semua orang, berkawan dengan orang Islam, berkawan semua sekali. Kemudian dia masuk Islam. Berubah ke tidak? Berubah keadaannya. Dia berubah. Allah ubah takdir dia kerana usaha dia. Kerana dia berusaha. Mungkin dia berusaha cari agama, mungkin dia berdoa untuk tahu kebenaran dan sebagainya. Dia cari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sini boleh berlaku perubahan. Jadi kita sekarang ni, rezeki kita
Apa kerja kita? Kerja kita adalah melakukan usaha untuk mencari kebaikan pada kita. Ihris ma yanfa'uka. Buat betul-betul apa yang kita rasa boleh dapat kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Bab catatan Lauh Mahfuz, wallahualam. Kita tak tahu, malaikat tak tahu, siapa tak tahu, Allah yang tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha adil. Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar, Allah maha merahmati hamba-Nya. Kita iman begitu cukup. Kita ni kerja kita adalah kerja hanyalah ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Okey, inilah salah satu daripada kandungan dalam qada ilmu, dalam beriman dengan qada dan qadar. Qada dan qadar apa dia? Artinya Allah telah tentukan apa yang berlaku di alam ini, semuanya Allah dah tentukan. Tapi tentukan apa? Tentukan, silakan. Okey. Allah tentukan 4 perkara. Cuma kita dah cerita, kita ada apa yang dicatat oleh malaikat ni boleh berubah. Okey, kita teruskan lagi. Kata Nabi, "Fawallazi la ilaha ghairuh." Demi yang tiada Tuhan yang layak disembah melainkannya. Inna ahadakum, sesungguhnya ada dari kalangan kalian, la ya'malu bi'amali ahli jannah, beramal dengan amal ahli syurga. Itu apa dia? Buat benda baik, buat kebaikan. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sehingga kadar amalan dia tu menjadikan bahawa jarak dia dengan jarak syurga kecuali satu zira', iaitu satu hasta. Hasta, zira', sejengkal. Zira', ini sudah jengkal. Kalau zira' ni sehasta, dia macam ni zira'. Okey, tak apa. Fayasbiqu alaihil kitab, maksud dekat sangat dengan syurga. Mana buat amal ahli syurga, yang dikatakan kalaulah dibuat amal lagi sikit, confirm dia ahli syurga. Buat amal banyak, fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi dalam telah pun didahului oleh alkitab, iaitu dalam qada dan qadar. Fayamalu bi'amali ahli nar, maka dia beramal dengan amal ahli neraka. Fayadkhuluha, maka dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Artinya apa? Masa mati dibuat amal ahli neraka. Artinya dia ditutup matinya dengan su'ul khatimah. Okey. Sekarang ni kita nampak seolah-olah semua sekali Allah tentukan. Hadis ini seolah-olah nampak apa yang kita buat semua sekali Allah SWT dah tetapkan, termasuk amal baik dan amal buruk kita. Tapi nanti dulu. Kita baca habis itu baru saya syarahkan semula. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah seorang daripada kalian, la ya'malu bi'amali ahli nar, beramal dengan amal ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sehingga jarak antara dia dan jarak neraka kecuali satu zira'. Zira' ni ikut terjemahan sini satu jengkal. Tapi Ustaz lebih cenderung pada makna satu hasta. Mana sangat dekat. Sangat dekat. Dari segi masalah hadis ada masalah. Sangat dekat maksudnya. Pengguna maksud zira' tidak sangat dekat. Cuma dari segi bahasa, zira' tu adakah panjang hasta begini atau zira' satu jengkal. Itu sahaja yang jadi perbincangan. Nantilah Ustaz cek semula. Tahu Ustaz, zira' ini yang saya faham, saya belajar adalah jengkal, sehasta, zira' kan? Zira'. Ini Ustaz cek boleh, takut Ustaz salah. Kita tengoklah terjemahan ni kata sejengkal. Kemudian ada orang yang beramal ahli neraka sehingga jarak antara dia dengan neraka cuma satu jengkal. Fayasbiqu alaihil kitab. Tapi dalam Lauhul Mahfuz, dalam catatan Alkitab,
dia adalah ahli syurga. Fa ya'malu bi'amali ahli jannah, maka dia beramal dengan ahli syurga, fa yadkhuluha, maka dia pun masuk syurga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis sahih tidak? Sahih. Untuk menunjukkan bahawa kita wajib beriman dengan qada dan qadar. Cuma persoalannya, sahabat-sahabat bila bunyi macam ni, sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau semua dah tercatat dalam Lauhul Mahfuz, kita ni ke syurga atau ke neraka, jadi apa gunanya kita berusaha bekerja? Apa gunanya amal kita?" Nabi kata apa? Amal kita amal? Ya'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Nabi kata perisanya apa? Beramallah. Semua manusia akan dimudahkan jalannya sehingga dia dapat sehingga dia capai tujuan dia diciptakan. Okey. Sekarang soalannya. Catatan yang tak berubah, Alkitab sini kena perhatikan. Alkitab yang dikatakan tak berubah ialah Alkitab Lauhul Mahfuz. Siapa tahu? Allah. Catatan yang boleh berubah adalah catatan-catatan yang lain. Catatan sepanjang hayat kita, iaitu apa yang dicatat oleh malaikat yang di rahim, boleh berubah. Apabila kita berdoa, apabila kita berusaha. Maksud bila dicatatkan, ada orang lahir dalam keadaan jadi Hindu, ada lahir keadaan jadi Buddha, ada lahir jadi keadaan orang Islam, ada lahir dalam keadaan macam-macam. Inilah yang berlaku pada kita. Namun boleh berubah ke tidak berubah? Boleh berubah. Dengan apabila kita melakukan asbab-asbab. Kalau kita melakukan asbab-asbab yang membawa ke syurga, beramal soleh, minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan dekatkan dia dengan kebaikan. Betul Nabi kata, "Man dawama ala syai'in mata alaih." Barang siapa yang biasa buat satu benda, dia akan mati di atas perkara tersebut. Jadi dia biasa buat baik, dia akan mati masuk syurga. Dia akan buat mati dekat baik. Biasa buat jahat, dia akan mati dalam keadaan jadi ahli neraka sebab biasa buat jahat. Cuma hadis ni cerita dia buat amal baik banyak sangat. Soalannya itu konsep. Sehingga antara dia dengan syurga dah dekat, tapi dia buat amal jahat di akhir hayatnya. Apa maksudnya? Adakah ada tak orang baik, tiba-tiba Allah sesatkan dia, tiba-tiba mesti ada something terhadap amal kebaikannya. Ulama kata kenapa dia boleh jadi macam ni? Sebab amal dia nampak baik secara zahir. Hakikatnya dia berlakon selama ini, iaitu seperti mana yang dilakukan oleh golongan munafik. Jadi orang yang yang mana beramal tidak ikhlas, amalnya walaupun terlihat seperti jaraknya dekat dengan syurga, tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan bongkarkan rahsia dia akan mati dalam keadaan melakukan perkara yang buruk apabila dia tidak ikhlas dalam amalannya. Buat sesuatu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat sesuatu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak macam dah banyak amal. Orang nampak macam dah banyak amal. Namun Allah Subhanahu Wa Taala akan bongkarkan, iaitu dengan apa? Orang yang begini buat amal tidak kerana Allah, tidak ada sedikit ikhlas pada Allah, dia akan mati tetap dalam keadaan orang yang kufur atau orang yang melakukan amal ahli neraka. Sebagian Abdullah bin Ubay banyak buat amal. Ya. Nabi kata i'malu. Soalan akhir boleh ulang balik ke jawapan Nabi. Nabi kata i'malu. Teruskan beramal. Fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah. Semua orang akan dimudahkan beramal dengan tujuan dia diciptakan. Tujuan diciptakan dan tujuan dia diuji. Tapi kalau beramal dengan baik akan dimudahkan kepada kebaikan.
berhubungan dengan amal jahat akan diubah kepada, dia akan dibawa kepada kejahatan. Kalau dia tercipta, kalaulah dia ni dalam ilmu Allah ada ahli syurga, confirm dia akan beramal bersungguh-sungguh ke syurga. Kalau dia ni dalam catatan Allah ahli neraka, maksudnya dalam pengetahuan Allah dia ahli neraka, confirm lah. Ilmu Allah kita tak pertikaikan, kita tak tahu ilmu Allah. Tapi nak kenal macam mana, dia akan beramal dengan amal ahli neraka. Kalau dia beramal dengan ahli syurga sekalipun dia tak ikhlas. Artinya macam orang munafik. Kalau dia beramal dengan amal ahli neraka, contohnya orang yang ada sahabat-sahabat yang hidup dengan kafir, tapi sangat ingin cari kebenaran. Dia beramal ahli neraka, tapi dia jujur, dia cuba cari kebenaran, pasti Allah akan temukan dia dengan agama yang benar, iaitu temukan dia dengan Islam, dia akan bertaubat dan masuk Islam. Jadi jelas makna hadis ni, qadar Allah tetapkan. Lima khuliqalah. Okey, antum baca hadis ni, ada tak soalan sebelum nak pergi lebih jauh? Apa yang anda tertanya? Yang terasa macam nak tanya, nak dapatkan penjelasan. Sebab hadis ni kalau terjemahkan ada banyak. Ustaz tak nak buat hadis 40 macam kita sebut, Ustaz tak nak syarahkan detail-detail dalam satu hadis. Kita nak secara umum, yang penting matan antum hafal, makna hadis kita faham secara umum. Sementara antum soalan nak bagi pengajaran hadis yang umum. Pertama, hadis ini mengisbatkan adanya qada dan qadar. Kedua, hadis ini cerita tentang proses penciptaan manusia. Ketiga, dalam hadis ini mengajarkan kita supaya sentiasa berdoa agar kita diberikan kekuatan untuk kekal di atas agama ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang keempat, kita disuruh untuk beristi'adzah, meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada su'ul khatimah. Yang kelima, pengajaran daripada hadis ini, Nabi sebut tentang amalan orang yang beramal dengan amal ahli syurga, orang beramal ahli neraka. Artinya amal adalah sebab seseorang itu masuk ke syurga ataupun ke neraka. Sebab amal baik bukanlah amal yang setimpal untuk dapat syurga, tapi dia penyebab. Bila buat baik akan mendapat penyebab pada redha Allah, buat jahat Allah penyebab pada kemurkaan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia syurga kerana Allah redha dengan dia, dan Allah akan masukkan seseorang dalam neraka kerana Allah murka padanya. Jadi kita kerja kat dunia ni, kerjalah, buatlah baik banyak-banyak kerana ia penyebab kepada kita pada syurga. Yang ke-6. Yang mana? Yang kelima. Dari satu. Pertama, hadis ini cerita tentang adanya, mengisbatkan adanya qada dan qadar. Mulai lama sebut, Ustaz tolong pengajaran nombor 1, nombor 2, okey. 1, hadis pengajaran dia, hadis ini menetapkan adanya qada dan qadar. Maksudnya wajib beriman dengan qada dan qadar. Yang kedua, hadis ini menceritakan tentang proses kehidupan manusia, proses penciptaan manusia. Itu kedua. Ketiga, daripada hadis ini, mana hadis yang berkaitan dengan ada orang beramal dengan amal ahli syurga, kemudian boleh berubah pula dari neraka. Sebab apa? Sebab dia tak ikhlas. Kita buat amalan ni sebab kena ikhlas. Takut-takut kita
termasuk di golongan orang-orang yang tidak ikhlas. Pelajaran ketiga, doa supaya Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita di atas muka bumi ini. Tetapkan kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang keempat, kita wajib meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada su'ul khatimah. Pelajaran yang kelima, keempat, wajib meminta perlindungan daripada Allah daripada su'ul khatimah. Yang kelima, ketahuilah bahawa amalan seseorang itu adalah penyebab dia masuk ke syurga ataupun ke neraka. Amalan seseorang penyebab dia ke syurga ataupun ke neraka. Yang keenam, kebahagiaan dan kecelakaan seseorang tidak ada siapa yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Allah saja yang tahu segala-galanya. Walaupun malaikat tak tahu. Malaikat ikut catatan, tapi tiba-tiba Allah suruh ubah, boleh ubah. Yang keenam, hadis ni menceritakan bahawa hari kiamat adalah benar. Yang ketujuh, hari kebangkitan dan kiamat adalah benar. Okey, jadi ada berapa pengajaran? 7 pengajaran. Pertama, beriman dengan qada qadar. Yang kedua, penciptaan, hadis tentang penciptaan manusia dan seterusnya. Okey, sekarang kita tidak azan, kita buka pada soalan kejap sebelum kita solat. Kalau ada soalan berkaitan qada qadar atau penciptaan manusia. Hadis ni disyarahkan dengan panjang lebar oleh ulama, tapi Ustaz saja je kita sebut yang ringkas, kita faham. Kalau khilaf Ustaz tak sebutkan sebab memang kita nak hadis yang kita bincangkan, hadis yang kita belajar tidak terlalu detail, tapi kita sentuh pada perkara-perkara yang penting, insya-Allah. Ada soalan? Ustaz. Umur ada soalan? Ustaz dengar ke? Oh, okey, ya. Mungkin cakap tak dengar saya. Okey, minta maaf saya di sini tertutup suara. Okey, silakan mulalah. Ustaz, maksudnya dalam hadis ni ada 2 jenis takdir lah yang disebut. Satu takdir yang yang takdir yang masa kejadian tu, yang ditiupkan tu, yang takdir yang boleh berubah. Lepas tu yang akhir sekali tu, yang pasal yang tidak diketahui tu, itu takdir yang di Lauh Mahfuz lah. Ya, saya. Dalam hadis ini menceritakan tentang takdir yang dicatat oleh malaikat. Jadi, yang di Lauhul Mahfuz tercatat dalam riwayat yang lain. Sebab tu kita perlu gabungkan hadis berkaitan qada qadar di satu tempat. Kita dapati bahawa ada catatan yang tak berubah, itu di Lauhul Mahfuz. Ada catatan yang boleh berubah, itu dalam catatan malaikat. Cuma yang diceritakan kat sini, hadis pada part pertama cerita malaikat, cerita tentang apa yang telah diqada qadarkan. Sekiranya seseorang itu tidak mengubah, dia tidak melakukan perkara-perkara yang boleh mengubah takdirnya ataupun mengekalkan takdirnya, Allah letakkan kat bumi ni. Ada orang yang telah diciptakan jadi orang Islam, ada orang yang lahir keadaan kafir, ada orang lahir dalam keadaan miskin, kaya sebagainya. Namun perubahan boleh berlaku sekiranya seseorang itu dia berusaha bersungguh berdoa kepada Allah dan melakukan asbab, sama asbab kauniyah atau asbab syar'iyah, Allah akan ubah takdir yang ada dalam catatan malaikat. Jadi Allah boleh kata kepada malaikat bahawa umur dia panjangkan umurnya, tambahkan umurnya. Atau dibuat amalan yang membuatkan dia tidak berkat hidupnya, Allah akan pendekkan umurnya sebagainya. Perubahan itu boleh berlaku dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terakhir sekali yang berlaku adalah apa yang berlaku di akhir sekali adalah apa yang telah sama seperti apa tercatat di Lauhul Mahfuz. Kenapa Allah boleh bahawa catatan malaikat boleh berubah-ubah? Sebab Allah nak tunjukkan, Allah nak beritahu bahawa walaupun malaikat yang tugasnya catat amal manusia dan juga catat qada qadar manusia, namun Allah telah tetapkan bahawa qada qadar hanya rahsia Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala, malaikat sendiri tak tahu. Walaupun malaikat catat qada qadar kita, tahu tentang umur kita ikut catatan. Malaikat maut pun tahu dia akan mati pada hari sekian, sekian dan sekian.
Tapi kalau Allah kata tidak, tidaklah. Jadi macam mana Allah begitu? Wallahu alam. Allah bab qada qadar kita hanya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengetahui. Kita hanya diperintahkan, malaikat diperintahkan untuk catat. Itu je. Kita diperintahkan untuk ikut hukum syarak. Buat amal-amal kebajikan, itu sahaja. Ilmu Allah kita tahu. Sebab bab qada qadar kita hanya cerita tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu, kita hanya beriman dengannya. Kerja kita hanyalah berusaha ke arah kebaikan dan menjauhi segala perkara yang buruk. Wallahu alam. Jelas mulailah. Baik Ustaz, terima kasih. Sama insya-Allah. Okey insya-Allah, kita banyak-banyak kita dah sini, kita dah azan, kita nak solat asar. Semoga Allah jadikan pertemuan kita pertemuan yang manfaat, yang baik Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang berdosa sendiri. Insya-Allah kita akan pindah ke hadis yang kelima. Dan siapa nak tasmid nanti boleh tasmid dari awal kelas, boleh tasmid. Sekarang ni 4 orang yang di sini dah hafal hadis yang pertama. Hadis yang kedua dah ada yang hafal separuh sebagainya. Ada yang hari ketiga, jadi kalau dapat hafal tasmid itu lebih baik insya-Allah. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah wa barakallahu fikum. Jazakum khairan. Afiq.